kisah Ummu Ma'bad yang kambingnya tak bersusu, tiba-tiba boleh mengeluarkan susu barakah, berkat daripada tangan baginda Nabi SAW. Kisah yang diriwayatkan daripada Abu Ma'bad Al-Khuzai bahawa Nabi SAW pada satu malam ia pergi berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah dalam satu perjalanan hijrah lah. Bila dah dekat dengan Madinah tu, kira taklah jauh sangat daripada Madinah, tapi tak masuk lagi Madinah. Kisah berjumpa dengan Ummu Ma'bad dan perkemahan dengan suaminya Abu Ma'bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabi wa maghfirati wa ridwani wa husna khatimah 'inda al-maut wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'ati yawm al-qiyamah 'ala hadhihi niyyah kulli niyyah salihah syamila khairati dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin sidang Jumaat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama dapat beriktikaf dalam rumah Allah pada hari yang mulia ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah taala. Dan syukur kita kepada Allah taala yang telah menggerakkan kita dan beri peluang kepada kita untuk melakukan ibadah yang termulia daripada segala ibadah yang lain, salat fardu Jumaat. Mudah-mudahan dengan pengorbanan waktu kita dan segala harta benda yang kita korbankan akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla dan menjadi asbab kepada pengampunan dosa, redha Allah, tingkatnya darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada peluang Jumaat inilah kita mengambil peluang ini untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lain untuk kita mendekatkan diri dengan Allah kecuali melalui pintunya, Babur Rahmah, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu rahmat Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pintu rahmat ini, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kekasih Allah. Apabila kita buat sesuatu yang menggembirakan kekasihnya, sudah pasti kita akan mendapat anugerah daripadanya. Terutama pada hari ini yang sangat dianjurkan kepada kita adalah kita memperbanyakkan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita beriktikaf, sambil-sambillah kita bersalawat kepada Nabi. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kerana salawat kamu akan dibentangkan, disampaikan, dilaporkan kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana benda tu boleh sampai? Faqad arimta, sedangkan engkau dah hancur. Maksudnya arimta dah reput, maksud dah dalam tanah dah reput dah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha harrama 'alal ardi, sungguhnya Allah mengharamkan bumi, tanah, bumi, menghancurkan jasad para nabi. Maksud jasad para nabi sudah pasti utuh seperti hidupnya dan tak akan hancur sampai hari kiamat. Allah telah haramkan kepada bumi itu menghancurkan
Seperti mana kalau jasad manusia biasa akan hancur bila lama dalam kubur. Kecuali manusia-manusia yang lain selain daripada Rasul, ada lagi antaranya para syuhada, orang saleh min awliyaillah salihin. Semua mereka jasad yang akan kekal utuh di dalam kubur mereka dan tak akan hancur. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tengok beberapa kisah, iaitu kisah Ummu Ma'bad yang kambingnya tak bersusu, tiba-tiba boleh mengeluarkan susu barakah, berkat daripada tangan baginda Nabi SAW. Kisah yang diriwayatkan daripada Abu Ma'bad Al-Khuzai, bahawa Nabi SAW pada satu malam ia pergi berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah dalam satu perjalanan hijrah lah. Bila dah dekat dengan Madinah tu, kira taklah jauh sangat daripada Madinah, tapi tak masuk lagi Madinah. Kisah berjumpa dengan Ummu Ma'bad dan perkemahan dengan suaminya Abu Ma'bad. Si suami disebut sebagai Abu Ma'bad, si isterinya Ummu Ma'bad. Baginda SAW dan Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Amir ibn Furaihah, hamba kepada Abu Bakar, iaitu beliau sebagai petunjuk jalan mereka adalah Abdullah bin Uraid. Kemudian dalam perjalanannya baginda singgah di kemah Ummu Ma'bad Al-Khuzai. Dia adalah wanita yang suka menolong orang yang baik. Dia suka memberi makan dan minum pada siapa saja yang lalu di hadapannya. Keduanya bertanya kepada wanita itu, apakah engkau memiliki sesuatu? Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah tanya, ada makanan tak? Macam itulah lebih kurang, minta dahaga nak minum atau makanan. Dia menjawab, demi Allah, andai kata kami ada sesuatu yang boleh beri, tentu dengan senang hati aku akan bagi. Tapi dah tak ada. Tak ada makanan, dah sisa makanan tak ada, dah habis bagi pada orang dan sebagainya. Kambing pula berjauhan, suaminya Abu Ma'bad dah bawa kambing keluar pergi kemah dan pergi jauh dah, bawa pergi mengembala di padang rumput. Kerana pergi jauhan, padang rumput yang berjauhan, kerana tahun ni tahun kemarau dan rumput berdekatan tak ada. Rasulullah SAW melihat dalam kemah Ummu Ma'bad, ketika itu Ummu Ma'bad ada kemah, dan dalam kemah sebelah Ummu Ma'bad tu ada anak kambing yang kurus kering. Anak kambing kecil yang kurus kering. Itu kambing betina dalam kemah. Baginda bertanya, kambing tu, wahai Ummu Ma'bad, tu ada kambing? Tadi dia kata tak nak makan minum, kambing dah keluar semua. Nabi nampak tu kambing tu? Dia menjawab, kambing yang ditinggalkan kerana lemah dan mandul. Kambing ni ada penyakit. Dia lemah, tak boleh ikut rombongan kambing, jadi dia ditinggalkan di sini. Baginda tanya lagi, apakah dia ada susu? Dia menjawab, tak ada, tengoklah kurus kering, memang tak ada, kempis dia punya bahagian susunya. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah engkau mengizinkan untuk aku pinjam kambing tu? Dia terkejut, pinjam? Macam mana pinjam? Kan? Nak buat apa? Nabi kata nak perah susunya. Lagi tercengang dia. Dah lah kurus kering, dia pun tahu. Nabi pun nampak kurus kering, tapi nak perah susu macam mana? Maka dia tercengang macam tu, terkejut. Dia kata, silakan nak ambil lah, silakan. Malah bagi dia kalau nak ambil sembelih pun silakan lah. Tapi dia orang ni musafir, mana nak proses sembelihnya? Adakah engkau mengizinkan aku merah susunya? Dia menjawab, ya silakan. Apabila engkau melihat ada susunya, kalau kau tengok dia ada susu, silakan, ambil lah. Maka Nabi pun mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa sambil tangan Nabi mengusap susu, bahagian susu kambing tersebut dengan tangan, menyapu gitu, dengan tangan baginda yang mulia. Kambing itu pun mengangkangkan kedua belah kakinya, macam susu gemuk, terkangkang kakinya. Tiba-tiba kakinya terkangkang, kantung susunya pula membesar, makin membesar, membulat, penuh. Baginda minta bekas susu, minta bekas nak perah susu ni. Sambil Ummu Ma'bad melihat, peliknya, tadi tak ada apa, tiba-tiba dah penuh.
Baginda merah susu sampai sebekas penuh. Jarang seekor kambing boleh dapat bekas yang besar penuh. Terkejut Ummu Ma'bad. Baginda memberikannya kepada Ummu Ma'bad, lalu Ummu Ma'bad tu pun meminumnya sampai kenyang. Tuan kambing minum dulu. Baginda juga memberikan kepada yang lain yang ada sekitar tu, sambil mereka semua minum dengan kenyang. Orang yang ada tu dapat kongsi semua minum. Nah. Daripada seekor kambing, anak kambing, yang tu diceritakan dalam mukjizat yang lain, kambing yang tak kahwin pun sepatut tak ada susu pun. Anak kambing lagi, tapi betina. Macam mana boleh keluar susu? Setelah itu baginda pun dapat minum. Last baru baginda minum. Maksud yang minum bukan sikit-sikit, bukan takat rasa-rasa aja. Minum sebagai orang yang lapar sangat, sekenyang-kenyangnya. Semua orang sama. Tapi masih baki banyak. Setelah itu baginda pun minum, kemudian baginda memerahnya lagi. Tambah lagi susu tu. Sekali lagi penuh satu bekas tersebut. Lalu memberikannya kepada Ummu Ma'bad. Setelah itu mereka semua pergi. Semua tercengang, macam mana boleh dapat susu yang banyak daripada kambing yang tak patut ada susu pun. Sesaat kemudian datanglah suaminya Abu Ma'bad balik dengan menghela bawa kambing yang banyak-banyak tadi masuk. Dan kambing-kambing yang dia bawa pergi cari rumput tadi, balik semua kurus dia. Tak dapat susu pun. Dan berjalan tersengguk-sengguk kambing yang kurus tadi, yang dia bawa banyak-banyak tadi, kerana sangat lemah. Ketika melihat, dia masuk dalam kemah, tengok susu penuh dalam bekas. Dia hairan tanya isterinya, dari mana kau dapatkan susu ini? Padahal kambing tak ada tadi, yang ada yang ni yang sakit. Dan tidak ada kambing lain yang dapat diperah waktu tu. Kau dapat dari mana? Ummu Ma'bad menjawab, demi Allah, telah datang tadi seorang lelaki yang diberkati. Dan dia cerita sifat Nabi, wajahnya macam ni, rambutnya macam ni, pipinya, keningnya, tapak tangannya. Dia tengok Nabi satu persatu. Sampai kisah diceritakan Ummu Ma'bad ni seolah mendetailkan jasad Nabi. Dia detailkan cerita pada Abu Ma'bad. Dia begini, mukanya manis ceria, dan keningnya hamil menyambung, rambutnya mencecah bahu, dan pakaiannya demikian, badannya sasar, tetapi sangat lemah lembut dan bersopan santun dengan orang sekitar yang dia kenal maupun yang tak kenal. Yang dia kenal, kawan dia lah Abu Bakar. Orang lain dia tak kenal pun dia tetap menyantun. Demi Allah, telah datang seorang yang diberkati, ceritanya demikian, keadaannya demikian, cerita detail. Kalau nak tengok ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada kisah Ummu Ma'bad detail sifat Nabi, muka dia, tangan dia semua, bercahayanya dan sebagainya. Cakapnya lemah lembut, giginya yang agak, gigi depannya tu ada jarang. Abu Ma'bad berkata, demi Allah, aku yakin dia adalah orang yang selama ini dicari oleh orang Quraisy. Masa tu Abu Ma'bad masa bawa kambing dah dengar heboh dah. Heboh tentang orang Quraisy dah tawar, kalau dapat lelaki itu Muhammad, hidup ataupun mati, akan diberi bayaran. Rewardnya adalah 100 ekor unta. Kan? Siapa dapat tangkap dia? Bila Ummu Ma'bad cerita demikian kisah, dia kata, wallahi inilah orangnya. Ini orang yang dia orang cari-cari ni. Sebutkan ciri-ciri pada aku lagi, cerita lagi. Maka Ummu Ma'bad berkata, dia sangat rendah hati, mulia, penyantun, muka berseri, walaupun musafir jauh, biasa tak ada orang nak serinya. Letih kan. Musafir pula tengah panas, padang pasir, tak ada makan, tak ada minum, mana nak seri je muka. Tapi dia tak. Wajah yang manis, berseri, tubuh badan yang tegap, bagus, perutnya tidak besar, sama dengan dadanya. Ini yang kita tak ada ni. Kita dada kat lain, perut kat lain tuan. Kepalanya tidak kecil, tampan, di matanya terdapat garis hitam seperti celak. Bulu matanya panjang, suaranya dalam, lembut. Suara Nabi taklah tegak kuat-kuat sampai orang sana dengar. Nabi cakap dengan lemah lembut. Lehernya jenjang, matanya bulat, bergaris hitam, lentik bulu matanya, mengucup di sisinya, dan rambutnya sangat hitam.
Orang musafir tengah padang pasir, tuan-tuan. Macam mana rambut boleh hitam kilat? Pasti kena debu habuk. Apabila dia diam, suasana menjadi hening, tenang. Aku rasa tenang sangat. Apabila dia bersuara dengan wibawa, sehingga semua orang buka mata, buka telinga, dengar apa dia cakap. Kan? Dia adalah orang yang paling tampan dan berwibawa apabila dilihat dari kejauhan, dan orang yang paling tampan apabila dilihat dari dekat. Dari jauh pun nampak seri, dari dekat lagi nampak seri. Perkataannya sangat indah, manis, enak didengar, mengalir, tidak perlahan, juga tidak terlalu keras. Seakan-akan perkataannya adalah kumpulan mutiara, berdada bidang. Matanya tidak merendah ketika melihatnya kerana terlalu pendek, atau letih kerana terlalu tinggi. Dia bagaikan ranting di antara dua ranting. Dia orang yang paling menonjol di antara ketiga dan paling bersahaja. Kalau tengok 3 orang, orang akan fokus ke dia seorang. Yalah, datang tu 3-4 orang, termasuk 4-nya penunjuk jalan tadi. Tapi semua orang fokus, nampak dia ni luar biasa, lain daripada 3 yang lain. Tapi taklah tunjuk kesombongannya. Biasa kalau orang kan, dia menjadi fokusnya, cara dia lain, dia nampak kesombongannya. Dia memiliki teman-teman yang selalu mengelilinginya. Masya Allah, 3 orang ni selalu duduk keliling dia. Sentiasa cakap, orang cakap pun dengan hormat. Pengiring dia ni, apabila berbicara, mereka selalu mendengar perkataannya. Apabila dia memerintahkan sesuatu, mereka segera laksanakan. Tak tak ada. Suruh terus dia orang buat. Dia selalu diutamakan dan diikuti. Jadi Muhammad tengok daripada dalam kemah, masa depan kemah minta susu tadi, sehinggalah dia keluar jauh, Muhammad tengok cara dia jalan, dia orang ni bergaul dengan dia dan sebagainya. Perkataannya tak pernah keluar perkataan kotor-kotor walaupun dia letih. Biasa kita letih ni, kalau silap sikit kena lah, kan? Tidak suka keluar perkataan, semua cakap sopan, baik. Dia berkata, demi Allah, ini Abu Ma'bad mengatakan, demi Allah, ini orangnya. Orang cerita yang cincin ni, dia lah tu. Yang orang selama ini telah mencari-carinya oleh kaum Quraisy, yang mereka ceritakan sifatnya demikian-demikian. Sungguh aku ingin nak jumpa dia, Abu Ma'bad kata, aku nak teringin, baru dengar cerita. Dia dah dengar cerita jahatnya. Orang kata Muhammad ni jahat, dia macam ni, siapa dapat kayu bagi 100 ekor unta. Dia tak teringin pun nak jumpa. Bila dengar detail macam ni, hatinya teringin, terbuak-buak, membara untuk datang jumpa lelaki yang disebutkan oleh Ummu Ma'bad tadi. Aku pasti akan melakukannya, dia berjanji. Dia kata, pasti aku akan cari Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, antara kitab yang patut kita baca, sifat baginda Nabi, kesempurnaan peribadi Nabi, adalah Syama'il Muhammadiyah. Cerita detail mukanya, tangannya rendah, rambutnya ketak macam mana, kan, badannya dan sebagainya. So kita dengar, kita rasa pun nak tahu dan nak menjumpainya. Aku pasti akan melakukannya apabila aku memiliki kesempatan, dan menjadi suara tinggi di kota Mekah yang didengar oleh mereka semua. Namun mereka tidak melihat siapa yang mengucapkannya. Jadi itu kisah ringkas Abu Ma'bad. Akhirnya ketika dalam rombongan tu yang mendengar cerita tadi ni, antaranya Abu Buraidah Al-Aslami. Dia juga antara orang yang cari kesempatan nak tangkap Nabi Muhammad, nak ambil upah 100 ekor unta tu. Dia dengar je, ke mana arah pergi? Dia tuju sini. Ummu Ma'bad kata dia tadi keluar pergi sini. Maka dia pun ikut dengan laju dengan kuda dia, Buraidah Al-Aslami. Dia pergi, dia nampak dah rombongan Nabi dan 4 orang tadi, 4 bersama Nabi. Dan nampak dah, makin dekat, laju, dia siap, dah sambil siap pedangnya, nak bunuh Nabi Muhammad. Tapi dikatakan bila dekat, Nabi menoleh ke arah dia. Maka dia tengok wajah Nabi, Allah dah campak hidayah sebenarnya. Allah dah campak hidayah. Bila dia tengok kepada wajah Nabi SAW,
tadi sikap dia nak bermusuh, nak bunuh, dah jadi sejuk. Terus tengok cantiknya, indahnya, berserinya, tak jadi dia nak berniat jahat nak bunuh. Maka dikatakan dia antara orang yang masuk Islam dalam perjalanan Nabi SAW tu. Diseru daripada tadi, disebut tadi, dia mengucap, semoga Allah pemilik arasy memberi balasan dua orang teman yang bertamu di kemah Ma'bad. Ni sambil dia bersyair. Jadi orang Arab dulu, inilah cara nyanyi dia lah. Bila dia seronok, dia gembira, dia akan buat dia punya syairnya. Mereka datang pergi dan dengan kebaikan. Berbahagialah orang yang menjadinya teman, iaitu Muhammad, teman pada Muhammad. Aduhai Qusay, Qusay ni atuk nenek moyang Nabi. Allah tidak meminggirkan kalian dengannya, tidak dari perbuatannya yang baik, lagi tidak melakukan kejahatan. Hinalah Bani Ka'ab pada kedudukan pemuda mereka. Bani Ka'ab antara orang yang pemuda-pemuda yang kepung rumah Nabi ketika Nabi nak hijrah tu, dan mereka rancang nak bunuh Nabi pada malam Nabi keluar hijrah. Tetapi mereka hanya untuk orang beriman, bertanyalah kepada saudari kalian tentang kambing dan berjananya, kerana kalau kalian bertanya kepada kambing, ia akan bersaksi. Itu antara syair yang dibuat oleh Abu Ma'bad, gembiranya akhirnya dia masuk Islam. Ma'bad pun dikatakan dia antara yang masuk Islam. Dia tengok akhirnya dia masuk Islam. Jadi begitulah mereka bila lihat Nabi SAW dengan penuh penghormatan, barulah Allah campak hidayah kepada mereka dan terus menjadi sahabat yang setia dan mulia. Ini antara mukjizat Nabi tadi ceritanya, kambing yang memang tak layak, tak mungkin, mustahil dapat susu, dengan sekadar sapu dan doa Nabi terus dapat susu. Bukan Nabi seorang yang minum, malah ramai orang yang keliling kemah tersebut, termasuk Ma'bad, tuan kambing, juga dapat minum. Nabi dapat minum sekenyang dan bakinya juga penuh ditinggalkan kepada Abu Ma'bad. Ini luar biasanya baginda Nabi SAW, mukjizat yang tertera pada kisah ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka kita juga sebolehnya carilah, dengar-dengarlah kisah, ambil tahulah bagaimana peribadi Nabi, fizikal Nabi diceritakan, supaya dapatlah kita timbul kecintaan, kerinduan untuk kita salawat tu. Bila kita sebut salawat Nabi, maka hati kita semakin tebal cinta. Jadi pahala salawatnya bergantung kepada tahap kecintaan hati kita, tuan-tuan. Tak sama. Bukan satu pahala semua standard balasan daripada Allah, pahala daripada Allah sama, tidak. Begitu juga dengan amalan-amalan kita, sembahyang, puasa, zakat, segalanya, haji juga, semua bergantung kepada tahap kecintaan hati kita kepada Allah dan Rasul. Bagaimana orang tu nak cinta sedangkan dia tak kenal kekasih Allah. Maka kita ambil tahulah tentang kekasih Allah, tentang macam mana fizikalnya, macam mana akhlaknya, perjalanannya, dengar-dengar, supaya masa kita bersalawat tu hati juga membayang-bayang dan sehingga menanamkan kecintaan. Amalan kita lebih berganda. Mana bukti dalil amalan orang yang cintanya tebal berbanding amalan orang yang tidak ada cintanya? Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kamu nak hina sahabat aku, kerana sahabat aku tak sama. Kalau kamu ada emas sebesar gunung Uhud, gunung Uhud besar, tuan-tuan, bukan kecil, bukan sebesar masjid ni. Gunung Uhud 7 km panjang daripada hujung ke hujung, 5 km lebarnya, 3 km lebih kurang macam tu, panjang jauh. Kalau kamu ada emas sebesar tu, kamu derma fi sabilillah, jihad ke semuanya 100%. Pahala tak sama kalau nak banding. Nak banding dengan sahabat aku yang derma hanya separuh biji tamar, separuh daripada sebiji tamar. Sebiji tamar besar ibu jari, kita potong dua. Nah, engkau separuh, sedekah separuh je. Pahala sahabat lagi besar daripada kita kalau dapat derma emas sebesar gunung Uhud sekalipun. Kenapa? Adakah itu menandakan Allah tidak adil, bagi pahala ke dia orang lebih? Tak, itulah keadilan Allah. Allah menilai, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tak nilai luaran kita, tapi Allah tengok dulu benda dalaman hati. Cinta berpunca, berada tempatnya dalam hati. Orang boleh je lakon cinta manis muka, I love you apa segalanya, tapi dia tak cinta pun. Cinta benar dalaman hati. Allah tengok yang tu. Bila ada keikhlasan kerana cinta pada Allah dan Rasul, pengorbanan,
hormat, ta'zim, kerana ada cinta Allah dan Rasul, maka amalan luarannya berganda. Allah akan bayar dengan gandaan yang besar. Bila benda tu kosong, tuan, kita dalam hati kosong, kita tak kenal pun siapa Nabi, tak ambil tahu pun kisahnya, dengar kisahnya pun tak nak. Kan? Kalau dengar pun buat macam tak dengar. Buat tutup telinga, buat pejam mata tidur. Malas nak dengar kisah Nabi ni, jemu dah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dengan siapa tuan-tuan nak dapat rahmat nanti? Kalau tuan-tuan benci kekasihnya. Kita nak dapat rahmat Allah, tapi kita benci kekasih Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Allah yang nak bagi rahmat, tapi dengan kekasih dia, kita musuh. Kita tak suka. Kita tak ambil tahu. Itu saya kata tadi di awal, ini pintunya. Seolah kita nak masuk masjid melalui pintu tu. Kena lalu pintu juga. Nak masuk dalam masjid ni. Begitu nak dapat rahmat Allah, kena lalu pintunya juga. Iaitu rahmat yang paling besar melalui pintu Nabi SAW. Baca kisah Nabi, dengar kisah Nabi, tanam kecintaan pada Nabi SAW. Satu lagi kisah. Diceritakan kisah Jabir bin Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhuma. Kisah dia barakah doa Nabi pada hartanya. Ayah Jabir, Abdullah namanya, memiliki hutang yang banyak. Dia orang keluarga yang miskin, keluarga besar. Anak pada Abdullah bin Jabir ni ramai. Tapi Abdullah bin Jabir antara orang yang syahid dalam medan perang Uhud. Jadi meninggalkan abang yang sulung, abang dia yang anak yang sulungnya Jabir. Dia ada adik-adik perempuan ramai. Jadi ayahnya meninggalkan hutang yang banyak. Hutang banyak. Jadi hutang ni tuan-tuan, si anak-anak ni pewaris bukan hanya boleh mengambil harta warisan, tapi dia juga mengambil warisan hutang. Hutang pindah pada anak kalau bapa berhutang. Sebab itu si kita sebagai bapa, kita yang berhutang, eloklah. Allah Ta'ala sebut, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kamu ada hutang, tulis. Ada hutang yang janji nak bayar sekian, hari bulan bila, tulis. Kita memanglah hutang kereta, hutang rumah ada agreement. Tapi hutang kawan-kawan ni mungkin RM100, mungkin RM200, RM10 kan. Walaupun benda tu biar ada tulis. Supaya kalau kita mati tulisan ni tolong bagi tahu, oh, kita ada hutang, anak boleh bayar. Sebab hutang takkan luput kan. Sampai ke akhirat dia akan dituntut. Kecuali pemihutang yang bagi hutang tu aku halalkan. Selesai. Kan? Jadi dia akan tuntut di akhirat, bukan tuntut duit lagi dah. Dia akan tuntut pahala. Dia akan tuntut dengan tebusan dosanya. Maka sehingga Nabi SAW tak nak sembahyang ke atas orang yang masih ada hutang. Mati dalam keadaan masih ada hutang. Walaupun dia seorang sahabat. Bila depan jenazah dah, Nabi depan jenazah nak solat dah. Nabi tanya, dia ada hutang tak? Ada ya Rasulullah. Berapa banyak? 4 dirham. 4 dirham nilai yang kecil kan? 4 dirham ni nilai yang kecil. Nak beli baju zaman tu 4 dirham pun tak boleh. Nilai yang kecil. Pun Nabi kata, aku tak nak solat. Kalau kamu nak solat, silakan. Miqdad bin Aswad kata, ya Rasulullah, tolonglah solat. Aku ambil hutangnya. Dia langsai hutang, hutangnya aku tanggung. Kesian ke sahabat ni. Barulah Nabi sembahyangkan jenazahnya. Tapi tak sudah di situ. Besok Nabi jumpa Miqdad bin Aswad. Macam mana kamu dah langsai hutang dia? Belum ya Rasulullah, tak sempat lagi. Lusa jumpa, kamu dah langsai hutang? Belum ya Rasulullah. Sampai ketiga Miqdad rasa aku malu nak jumpa Nabi. Takut Nabi tanya, aku bayar belum? Aku tak bayar lagi ni. Sampai dia cancel kerja dia yang lain, cari duit, bayar dulu 4 dirham tersebut. Baru dia bersemuka dengan Nabi. Dah langsai? Dah langsai. Alhamdulillah, Nabi bersyukur pada Allah Ta'ala. Kerana dah menyelamatkan sahabat tadi daripada azabnya. Wal'iyadzabillah. Walaupun sekadar 4 dirham. Mungkin RM10, RM20, RM30 gitu je. 4 dirham tu. Benda yang kecil. Kita kadang-kadang beratus, beribu pun buat, alah tak apalah, dia halal lah tu. Belum tentu minta halal, dah anggap dia halalkan. Dia tak halalkan, na'udzubillah, benda ni akan dibawa dalam mahkamah akhirat nanti. Maka itu beratnya hutang. Dan Nabi tak suka kita berhutang kecuali memang terdesak. Dan orang berhutang ni ada dua. Kalau dia berhutang, dia ada janji, aku nak bayar sungguh-sungguh hutang ni kerana keperluan terdesak. Terdesak sungguh. Tak ada makan ke, tak ada apa keperluan yang nak buat ni tak boleh, tapi kena minta hutang, terpaksa. Minta lah. Dan insya-Allah Allah yang akan
memudahkan urusan si penghutang tadi untuk bayar. Memang dia azam nak bayar, bukan nak menipu. Kalau dia tak sempat bayar pun, mudah-mudahan Allah ringankan. Maksudnya Allah campaklah hati orang pemilik hutang tadi, halallah, memang dia tak mampu bayar. Kita tahu, kesian ke dia, sampai mati dah tak mampu bayar, aku halalkanlah. Mungkin Allah detikkan macam tu sebab dia ikhlas betul-betul hatinya. Adapun orang yang kedua, hutang memang nak menipu, nak culah lari. Dia ni tak apa hutang ni, kita lari negara lain, dia bukan tahu pun. Kalau awal-awal dah terlintas niat macam ni, ataupun pertengahan hutang dia dah lintas, awal mungkin ikhlas, lepas tu tengah dia kata tak apalah, dia ni bukan nak cari pun, tak tuntut dia kaya dah, tak payah, lupa gitu je. Kalau begitulah dan dia lari, na'udzubillah, dia takkan lepas daripada azab Allah di akhirat nanti. Pasti akan dikenakan azab kerana merampas walaupun sekadar sebatang kayu sugi pun dah boleh campak orang dalam neraka. Bagaimana hutang dengan puluh-puluh ringgit, ratus ringgit, lebih banyak lagi, lebih teruk. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati dengan hutang. Dan hutang tadi kita sebut diwarisi oleh anak-anak. Daripada harta pusaka, pewaris wajib cek dulu hutang. Ada dua benda yang wajib dicek. Yang pertama, wasiatnya. Kalau dia ada wasiat nak bagi duit pada orang ni, nak sedekah masjid dan sebagainya, langsaikan itu dulu. Itu wasiat dia. Yang kedua, hutang. Termasuk hutang pula ada dua. Hutang peribad, hutang dia dengan Allah, hutang dia dengan makhluk. Hutang dia dengan Allah, hajinya dan puasanya dan yang lain. Kena langsaikan yang tu. Tak buat haji, ambil duitnya buat haji badal untuk si arwah. Ni tidak, anak-anak kadang-kadang pewaris ambil dah, tak ingat dah dia haji tak haji, hutang tak hutang, tak tahu pun lah. Yang penting yang ada kita ambil. Maka azab kepada bapa tadi mungkin terpalit juga pada anak, kerana anak menzalimi si bapa tak tolong bayar hutang. Sedangkan ada harta pusaka tu, mesti dipotong yang tu dulu. Baki daripada tu, langsai segalanya, baru dibahagikan ikut pewaris. Maka Jabir tadi, Abdullah bin Jabir meninggal dunia syahid dan meninggal hutang. Malah dikatakan hadis lain, hutang tetap akan tersangkut walaupun orang tu mati syahid. Syahid memberi syafaat pada segala dosa terampun kecuali hutang, kata Nabi SAW. Tak, syahid pun kalau ada hutang tersangkut. Takkan langsai gitu. Daripada Jabir diceritakan bahawa ayahnya mati syahid pada perang Uhud. Dia meninggalkan 6 orang puteri dan hutang sebanyak 30 wasak. Maksud hutang yang banyak lah. Orang-orang yang memiliki hutang datang menagih. Seorang datang tuntut hutang ayah dia. Dia pewaris. Ketika pemungut kurma tiba, aku datang kepada Nabi SAW dan aku katakan, ya Rasulullah, engkau tahu bahawa ayahku mati syahid dalam perang Uhud, tetapi dia meninggalkan hutang yang cukup banyak, dan sungguhnya aku ingin agar orang-orang yang memiliki hutang itu melihatmu. Dia adalah kurma, hasil kurma, tapi memang kurma ni tak cukup lah nak bayar 30 wasak tadi, hutang yang terlalu banyak. Tak mampu, tapi dia bawa depan Nabi supaya orang yang tuntut tu taklah mendesak dengan keras depan Nabi ni, bawa main depan Nabi. supaya mereka faham, bukan aku tak nak bayar, tapi memang tak ada yang ni je. Nampak macam tu lah kan, depan Nabi, dan Nabi menjadi saksi, kata dia tak mampu. Kononnya dia plan nak buat macam tu. Baginda bersabda, pergilah dan susullah kurma itu menjadi satu. Longgok-longgok, kutip kurma engkau pokok nu, longgok satu. Aku melakukannya, kemudian aku panggil baginda, ya Rasulullah, dah selesai aku longgok satu tempat. Baginda datang kepada kami pada pagi harinya. Ketika mereka melihat baginda, mereka pun mengerumuniku saat itu. Maka tengok ada Nabi sana, alamak, orang yang minta hutang tadi. Dia orang datang kepada Jabir. Ketika baginda melihat apa yang telah dilakukan, mereka kerumun Jabir tadi ni, baginda berjalan mengelilingi longgokkan kurma yang paling tinggi sebanyak 3 kali dan mendoakan keberkatan terhadap buahnya. Longgokkan banyak dan Nabi doakan keberkatan pada kurma tadi. Kemudian baginda duduk di atas dekat longgokkan itu dan bersabda, panggillah kawan kamu yang minta hutang. Mana panggil dia orang datang. Baginda menimbang kurma itu untuk mereka sampai Allah menunaikan amanah ayahku. Maksud nak nampak mata kasar pun memang tak cukup nak bayar hutang 30 wasak ni, banyak kan, saya tak lepas lah. Tapi bila Nabi ronda dengan doa barakahnya, dan Nabi doa duduk situ, Nabi panggil, mana orang minta hutang, main minta hutang, ambil. Dia orang ambil sekadar yang membayar hutangnya dengan amanah tadi ni, maka semua rasa cukup dengan apa yang dia ambil.
Aku tidak pulang kepada saudariku, tunggu di situ dengan sebutir kurma pun. Maksudnya aku tak bawa balik pun kurma tu untuk Nuh, adikku ramai lagi nak makan. Adik perempuan dia tadi ni kata aku tak ambil sebab nak selesai dulu hutang ni. Tengok sampai tu sampai tak sanggup makan, nak langsai dulu. Demi Allah aku telah menyerahkan seluruh kurma sambil aku melihat kurma yang diduduki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok apa yang dia ambil seperti tak berkurang sebutir pun. Dia orang cedok sebanyak-banyak secukuplah bayaran hutang dia orang. Kira-kira pada mata kasar awalnya tak cukup. Tapi dia orang ambil banyak, tak kurang pun. Apa yang longgokkan yang dekat dengan Nabi tu tak kurang pun. Rasulullah SAW dan aku mengatakan hal itu. Baginda tertawa dan bersabda, datanglah kepada Abu Bakar dan Umar, kemudian ceritakanlah kepada mereka berdua. Mereka berdua berkata, kami tahu bahawa apabila Rasulullah SAW melakukan sesuatu, maka itu pasti terjadi. Jadi dia rasa terkejut, macam mana boleh jadi macam ni? Tadi nampak sikit, tapi dia orang ambil dah cukup, masih baki banyak. Rasulullah kata, pergilah kau cerita ke Abu Bakar Umar. Dia orang dah tahu, sebab dia orang lagi banyak pengalaman tengok apa yang Nabi buat. Nabi dia orang yakin kalau Nabi doa pasti jadi. Yang sikit akan jadi banyak. Yang mati pun boleh jadi hidup. Yang tak bercakap boleh bercakap, macam-macam. Kan? Sayyidina Jabir pun cerita kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar bahawa dia orang ceritalah pengalaman yang banyak lagi Nabi yang buat kepada kisah kurma yang sedikit jadi banyak. Seperti berlaku kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga segenggam je. Yang saya cerita dulu, Sayyidina Abu Hurairah ni dia ada uncang. Dia taruh kat pinggang dia, uncang kurma. Jadi duduk sebelah Nabi, Nabi kata, Abu Hurairah ada kurma tak? Ada. Dia pun seluk ambil ke semua dalam uncang dia. Senggamnya, habis dah. Dia bagi pada Nabi, Nabi pegang, Nabi tak makan. Nabi tiup dengan doanya, berkat pada kurma tersebut, tiup, nah, simpan dalam uncang kau. Ingat kalau nak makan kau seluk ambil je. Jangan angkat tuang ada berapa biji lagi, kan? Jangan tengok ada berapa biji, seluk tangan ambil makan. Itu pesanan Nabi. Maka setelah tu ada 10 orang yang lapar, Nabi panggil, mai ambil. Wahai Abu Hurairah, bagi kat dia orang kurma. Abu Hurairah segenggam sebanyak tadi juga untuk satu orang. Orang kedua genggam sebanyak, ada lagi. Orang ketiga, keempat, kelima, ke-10. Semua dapat segenggam. Tadi ada segenggam je. Maka setelah itu semua cukup dapat apa yang segenggam yang diberi. Malah Sayyidina Abu Hurairah kata, aku simpan uncang tu yang ada kurma doa berkat Nabi sehingga zaman Sayyidina Uthman bin Affan terbunuh. Syahid, dibunuh oleh musuhnya. Ketika itu aku ada dalam rumah Sayyidina Uthman bin Affan dan rumah kami diceroboh oleh penceroboh, pemberontak. Termasuk dalam rumah aku, kata Abu Hurairah, pemberontak juga masuk, hancurkan barang dalam rumah, termasuk uncang kurma pun hilang. Bayangkan berapa tahun tu, zaman Nabi sampai zaman wafat Sayyidina Uthman. Berapa tahun? Sekurang-kurangnya Abu Bakar 2 tahun. Sayyidina Umar 10 tahun, 12. Campur Uthman 15 tahun. Kan? Dah 27, 28 tahun lebih kurang macam tu. Itu belum zaman Nabi hidup lagi, lebih kurang hampir 30 tahun dia makan uncang kurma yang didoakan oleh Nabi tak habis-habis. Beratus tan dia dah guna daripada uncang kurma tadi. Itu keberkatan yang luar biasa dan berlaku juga kepada kisah-kisah yang banyak. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa dah dekat dengan berapa minit. Sekadar itu dan insya-Allah kita akan sambung kisahnya lagi pada masa akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhtimna bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin wa 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawaffana musliman walhiqna bis salihin warzuqna syahadata fi sabilika ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma amla قلوبنا بمحبتك ومحبة رسولك ومحبة حب من حبك رسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله.